Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Fazli bin Muhammad. ID student saya ialah 2021-453-822. Okey, hari ini saya akan membentangkan tajuk saya iaitu matlamat selepas mati bagi agama Buddha. Okey, ini for index. First ialah pengenalan, sejarah latar belakang, kepercayaan terhadap kehidupan selepas mati, doktrin anatta iaitu konsep tanpa roh, nirvana, kelahiran semula dan akhir sekali ialah kesimpulan. Okey, pengenalan. Kematian ni merupakan perkara yang sudah pasti berlaku dan dipercayai oleh kebanyakan agama yang wujud di dunia ini. Sebagai umat manusia yang hidup bernyawa, kematian merupakan proses terakhir yang akan dialami oleh setiap individu di dalam dunia ini. Ia merupakan salah satu fitrah manusia yang bersifat universal iaitu proses kematian ini diketahui dan dapat diterima oleh manusia sejagat. Kematian akan berlaku kepada semua manusia tanpa mengira agama, bangsa, umur, pangkat atau darjat. Sejarah latar belakang bagi agama Buddha. Buddha ni merupakan salah satu perkataan Sanskrit yang membawa maksud sebuah kebenaran. Perkataan ini diberikan oleh seorang putera iaitu putera Siddhartha Gautama yang dilahirkan pada 560 sebelum Masihi. Beliau dibesarkan di Nepal yang terletak di antara India dan Tibet. Beliau merupakan anak kepada pasangan Suddhadana dan ibunya bernama Maya. Ayah Siddhartha Gautama ini dia merupakan seorang raja dari keturunan Sakya Muni. Slide yang seterusnya ialah kepercayaan terhadap kehidupan selepas mati. Dalam kepercayaan agama Buddha, dia terdapat juga konsep kelahiran semula atau penjelmaan semula. Dalam istilah bahasa Inggerisnya ialah reborn. Mengikut kefahaman agama Buddha, manusia ni dicipta daripada 5 elemen atau dikenali sebagai skandha. Okay, ini elemen-elemen yang terdapat di skandha. Elemen yang pertama ialah tubuh, badan dan jasad. Ini dapat dilihat secara fizikal dan merupakan asas kepada proses kejadian manusia. Dan seterusnya elemen perasaan. Setiap manusia ni dia diciptakan dengan mempunyai perasaan seperti perasaan marah, sedih, kecewa dan sebagainya. Dan seterusnya elemen kesedaran. Kesedaran ni dia merupakan satu elemen dalam proses penciptaan manusia menurut kepercayaan dalam agama Buddha. Elemen fikiran dan persepsi. Manusia juga diciptakan dengan mempunyai pemikiran dan tanggapan tersendiri. Dan akhir sekali ialah elemen fitrah atau sifat naluri. Merujuk kepada manusia, ini dicipta dan dilahirkan secara fitrah dan mempunyai naluri. Okay, slide yang seterusnya ialah doktrin anatta iaitu konsep tanpa roh. Okay, agama Buddha ni dia mempunyai kefahamannya tersendiri berkaitan latar belakang penciptaan manusia. Pada pandangan orang agama Buddha ni, dia berpandangan bahawa manusia tidak mempunyai roh tetapi diciptakan berdasarkan 5 elemen-elemen yang tersebut yang saya cakap tadi, 5 elemen tersebut. Okay, konsep ini dikenali sebagai anatta dalam agama Buddha. Okay, slide yang seterusnya ialah nirvana. Okay, nirvana ni dia membawa maksud keselamatan atau dalam istilah bahasa Pali ia dikenali sebagai nibbana. Nibbana ni dia merujuk kepada maksud tiada lagi kelahiran semula. Hal ini merupakan suatu keadaan di mana seseorang itu bebas daripada genggaman hukum karma samsara. Okay, nirvana ni dia dapat merupakan suatu simbolik kepada perasaan puas hati, penenaian atau pengabulan yang disebut sebagai istilah Inggeris sebagai feeling of fulfillment. Okay, nirvana ni dia terbagi kepada dua. Yang pertama ialah nirvana sementara, iaitu nirvana yang bersifat sementara ni dia dipercayai oleh penganut-penganut agama Buddha bahawa mereka boleh mencapai nirvana sementara ini semasa mereka masih hidup di dunia nyata ini. Nirvana yang seterusnya ialah nirvana kekal abadi. Nirvana yang kekal abadi ni iaitu kekal selamanya, dikenali sebagai para nirvana dalam agama ini. Para nirvana ini hanya akan dapat dicapai apabila individu tersebut meninggal dunia.
Kelahiran semula. Kelahiran semula ni dia merujuk kepada kepercayaan bahawa seseorang akan dilahirkan kembali ke dunia ini selepas badan yang dihuninya mati meninggal dunia. Kelahiran kembali terjadi ni kerana manusia masih memiliki hasrat untuk melanjutkan dirinya di alam kehidupan. Dalam agama Buddha, dipercayai bahawa adanya suatu proses kelahiran kembali yang dinamakan Punabhava. Semua makhluk hidup yang ada di alam semesta ini akan terus-menerus mengalami tumimbal lahir sehingga makhluk tersebut belum mencapai tingkat kesucian arahat. Slide yang terakhir ialah kesimpulan. Akhir kalam, semua agama di dunia ini mempunyai sistem kepercayaan tersendiri. Terdapat kepercayaan yang seakan-akan sama dan terdapat juga yang berbeza. Dalam konteks agama Buddha yang dibincangkan ini, kita dapat lihat secara jelas bahawa agama ini dia berpegang kepada sistem kepercayaan terhadap kehidupan selepas mati. Okey, sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini. Okey, Assalamualaikum.